Jadi khutbah pada hari ini tiada maaf bagimu. Hidup ini adalah ujian. Ada susah dan ada senang, ada sehat dan ada sakit, ada miskin dan ada kaya dan sebagainya. Ujian akan mematangkan diri seseorang dalam menghadapi kehidupan ini. Islam sangat mengambil berat soal hubungan setiap insan dalam kehidupan. Hubungan sesama manusia sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Sifat manusia sangat unik dan berbagai-bagai. Persengketaan dan permusuhan timbulnya dari sifat amarah, ego, serta lahirlah dendam. Malah ada yang sampai memutuskan tali ikatan silaturahim kerana tidak berpuas hati. Benci dan dendam antara adik-beradik, sanak saudara, jiran tetangga dan rakan taulan. Sifat ini pula bertambah parah dengan dorongan syaitan yang tidak pernah putus asa dalam merosakkan hubungan sesama manusia. Bahkan syaitan dengan segala tipu daya yang sangat licin dan halus berusaha untuk merosakkan amal ibadah manusia demi membalas dendam turun-temurun kepada bapa segala manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Dendam ialah rasa ketidakpuasan hati terhadap sesuatu perkara yang terjadi. Ia selalunya membawa kepada kerosakan dan keganasan yang berpanjangan jika tidak dileraikan. Sifat amarah dendam adalah bermula daripada iblis dan syaitan, berpunca dari dendam yang dipendam dalam hati, akhirnya meletus dengan tindakan agresif melampau akal yang waras. Jadi tidak hairanlah saban hari kita mendengar kisah-kisah tragis berlegak dalam masyarakat kita. Masalah semakin dahsyat apabila ada pihak-pihak menyerahi dan mendukung pihak-pihak yang bertenaga. Bahkan ada yang sampai beberapa keturunan saling berdendam dan bermusuh. Maka berpanjanglah persengketaan dan permusuhan antara manusia. Lihatlah bagaimana pada zaman jahiliyah disebabkan perkara yang kecil telah menyebabkan permusuhan puak-puak yang bersengketa, sehingga masing-masing sanggup menumpah darah bertahun-tahun lamanya, sehinggalah kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara persidang jemaat yang dimuliakan Allah, kebanyakan dendam atau tidak puas hati disebabkan salah faham, enggan memaafkan kesilapan atau perebutan harta. Perkara ini selalu mengundang perbalahan sehingga terjadilah pergaduhan, keganasan, bahkan berlaku kematian. Akhirnya penyesalan yang berpanjangan di sebalik tirai besi. Sebagai contoh, ada dilaporkan pada tahun 2019 terdapat dua beradik telah ditahan kerana membunuh bapa mereka berpunca dari perebutan harta. Islam bermaksud selamat dan sejahtera. Ia membawa mesej yang jelas tentang kerukunan, keharmonian dan kebahagiaan dalam bermasyarakat. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ayatnya dengan sifat Ar-Rahman diikuti Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan agama yang dibawa oleh para rasul
sesuai dengan fitrah ciptaan ilahi. Fitrah manusia inginkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Islam menganjurkan umatnya tidak berdendam dan saling memaafkan. Balasan kepada pesalah diharuskan dalam Islam dengan cara qisas, balas perbuatan yang sama, atau takzir yang dibudi bicara. Sebab itulah ada undang-undang dan hakim untuk menguruskan hal-hal tersebut. Seandainya tiada undang-undang, nescaya lagi porak-poranda masyarakat. Kita tidak boleh membalas ikut suka hati atau perasaan, kerana itu akan menjadi lebih parah dan boleh berlaku zalim pula. Dikatakan bahawa Salahuddin Al-Ayyubi pernah bersumpah akan membunuh semua orang Kristian ketika mana beliau berusaha untuk membuka kota Baitul Maqdis kali kedua. Antara kekejaman dan kezaliman yang pernah dilakukan oleh golongan Kristian terhadap orang Islam. Namun apabila beliau bersama anggota tenteranya berjaya membuka kota Baitul Maqdis, beliau memaafkan perbuatan orang-orang Kristian semuanya dan tidak membalasnya. Kisah yang lain, bagaimana baginda Rasulullah bersumpah untuk membalas dendam atas kematian bapa saudaranya Hamzah yang syahid di dalam peperangan Uhud. Bukan sahaja syahid, tetapi jasad bapa saudaranya dicincang dan dikeluarkan hatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah memberikan kemenangan kepadaku atas mereka, sesungguhnya aku akan balas mencincang 30 orang lelaki dari kalangan mereka sebagai pembalasan atas kematian Hamzah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya kerana Allah melarangnya melakukan hal yang sedemikian. Muslimin sidang jemaat yang dimuliakan Allah, ketika kaum muslimin mendengar hal tersebut, mereka berkata, demi Allah, seandainya Allah memenangkan kita atas mereka, sungguh kita akan mencincang mereka dengan cincangan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan orang-orang Arab. Maka turunlah surah An-Nahl ayat 126 hingga akhir ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Yang bermaksud, dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Begitulah Allah mengajarkan kita tentang nilai kehidupan. Sesungguhnya Dia lebih mengetahui dan melihat apa yang terjadi, dan sesungguhnya Dialah sebaik-baik penghukum. Orang yang berdendam selalunya hidup tidak akan tenteram sehingga dibalas perbuatan tersebut. Inilah adalah antara ciri-ciri orang yang berdendam. Yang pertama, emosional dan sensitif. Yang kedua, susah diajak berbincang dan dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa atau disakiti. Yang keempat, tidak mudah memberikan kemaafan dan mengaku salah. Dan yang kelima, suka menerima nasihat atau teguran. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, justru agama Islam datang membawa penyelesaian dengan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengawal emosi dan perasaan. Sifat maaf dapat menjernihkan suasana dan memberikan ketenangan kepada diri dan masyarakat. Bab kata berkata,
buang yang keruh, ambil yang jernih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Surah Al-Imran ayat 134. Allah dan Rasul sangat suka dengan orang pemaaf, kerana itu dijanjikan syurga sebagai ganjaran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, apakah dia berada di pihak yang benar atau yang salah. Apabila tidak melakukan hal itu, yakni memaafkan, nescaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pepatah orang bijaksana, permohonan maaf oleh orang yang bersalah adalah sifat yang mulia, namun memaafkan orang yang salah adalah lebih mulia. Kesimpulannya ialah sifat pemaaf sangat dititik beratkan, bahkan adalah sebahagian tanda orang-orang yang beriman dan berhati mulia. Manusia tidak terlepas dari melakukan salah dan silap. Manusia bukanlah malaikat yang tiada salah dan dosa, namun yang terbaik ialah kita sentiasa bertaubat, memohon ampun dan berlapang dada. Ingatlah bahawa dunia tempat ujian dan akhirat tempat balasan. Agama juga mengajarkan kita sentiasa bermuhasabah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ia dapat membentuk hati dan perasaan kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud, syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kebapaan jika kamu bersedekah atau menderma, dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji bersifat bakhil kelekut, sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya.